Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Hari ni aku nak share kat korang tentang interior Mitsubishi Xpander. Hari tu aku dah share tentang exterior dia. Jadi hari ni aku nak share kat korang apakah design dalaman dan apakah yang terdapat di dalam Mitsubishi Xpander ni. Jadi kalau korang nak tahu apa yang terdapat dalam Mitsubishi Xpander ni, aku akan cuba ulas secara detail. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa sebentar lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Baik guys, kita pergi ke bahagian pintu. Okey, ini bukaan pintu dia agak besar, taklah 90 darjah, aku rasa dalam 70 darjah gitu. Okey, ini di bahagian pintu nampak dia cuba untuk menghasilkan tekstur yang agak menarik, di mana ada pelbagai line dekat sini dengan sedikit chrome dengan aksen microfiber. Ada chrome kat sini, kemudiannya sini piano black. Okey, kemudian bawa ke bawah, kat sini ada tiga tempat cup holder. Sini ada tempat penyimpanan barang. Jadi keseluruhan di situ adalah plastik keras semata-mata. Okey, di sini ada speaker. Dan kemudian dekat sini sebenarnya ada satu lagi cermin yang bagi ruangan untuk titik buta lah. Okey, kita pergi ke bahagian ini. Okey, kita lihat di sini dia menggunakan pelarasan jenis ni lah, putar-putar ni. Dan ini dia punya, semuanya adalah manual. Nampak tu agak tinggi sedikit kedudukan dia. Okey, agak tinggi. Okey, jadi dia lebih selesa lah. Bila dia tinggi, maksudnya kaki korang tu taklah terlalu dia support lah, maksud aku dia support penuh kat sini. Okey, di bahagian tepi ni, okey, di bahagian tepi ni ada ruangan untuk letak barang, tak ada damper gitu, nampak. Okey, tapi agak besar. Kemudian ni traction control, ni lampu, ini alarm. Okey, ni start engine. Ini kawalan untuk side mirror secara automatik, dan side mirror ni akan terlipat secara automatik nanti. Bila okey, terlipat secara automatik bila engkau kunci kau punya pintu. Okey, ini dia punya aircon. Ni dia punya button untuk kamera 360. Ni adalah button info. Ini dia punya lampu dengan auto. Okey, ni dia bahagian kerusi. Okey, kerusinya leather keseluruhannya menggunakan corak diamond. Aku kurang berkenan sedikit dengan design ni sebab dia cuba untuk nampak premium, tapi sebenarnya gagal untuk nampak lebih premium. Nampak macam aftermarket punya kerusi ataupun aftermarket punya leather yang dibalut. Okey, pada pandangan akulah. Okey, kita masuk lagi ke dalam. Okey, ini adalah satu benda yang agak menjengkelkan pada peringkat awal pada aku. Okey, agak menjengkelkan pada peringkat awal, tapi lama-lama aku rasa ianya agak menarik sebenarnya. Kerana apa? Kerana bila kau memandu, okey, dalam keadaan macam ni, okey, dalam keadaan macam ni, sedap boleh pegang macam bawa SUV. Macam itulah, tak adalah nak pegang angkat, cuma adalah macam tempat pemegang. Okey, jadi pada aku ianya agak menarik. Kemudian dekat sini ada cup holder 2. Ini gear knob, dan dia ada ni. Okey, gear knob ni dia ada leather kat sini. Yang ni nampak macam leather asli, tetapi aku risau lama-lama dianya akan koyak sebab nampak macam agak nipis. Okey, kat sini ada OD button. Kemudian ni dia twirl depan ni. Okey, kat sini dia ada tempat letak barang dalam ni. Aku suka dia punya design yang boleh slide tu. Okey, nampak mewah. Ni pun nampak macam kereta konti. Sini ada 12 volt power outlet. Sini ada 2 USB, dan satu USB ni adalah untuk Android Auto dan Apple CarPlay. Okey, kemudian di bahagian atas ni kita tengok dia ada aircon, putaran udara dalam aircon. Kemudiannya ini adalah untuk belakang punya lah, pemanas cermin belakang. Okey, ni dia punya, ni semuanya kawalan manual bulat-bulat ni. Okey, tiada yang auto.
Tapi pada aku ianya masih lagi menarik dan mudah di-handle. Okey, kemudiannya ada aircon 2 kat sini dan satu hazard light. Okey. Pada aku dia punya aircon ni kurang sejuk lah pada aku. Berbanding dengan Vios, dia ni kurang sejuk. Tapi okey lah, boleh lah sebab dia ada blower belakang ni. Jadi udara ni akan disedot dan dihembuskan ke belakang. Jadi bahagian belakang akan sejuk lah. Okey, ni ada skrin 9 inci. Aku dah buat review tentang skrin multimedia unit ni. Okey, kita bagi ke bahagian atas. Kat sini ada cermin yang manual. Kemudian dia ada dashcam dan juga rain sensor kat situ. Okey, kemudian aku suka sebenarnya dia punya bahagian konsol tengah ni. Sebab kalau sedan selalunya dia akan tenggelam ke dalam. Okey, macam Vios. Okey, tapi ni dia macam ada konsol kat tengah ni. Pada aku ianya sangat menarik dan nampak macam SUV lah. Itu pada aku yang menarik. Okey, tapi sebab kat sini kau tengok piano black ni menyebabkan mudahnya tercala-cala ni. Okey, itu yang tak gemar sedikit lah dengan piano black. Okey, kat sini sebenarnya dia tak ada bagi armrest. Ni aku tambah sendiri. Okey, sebenarnya korang akan dapat yang inilah. Konsol tengah ni dengan dalam ni sangat dalam. Aku suka dia punya bentuk ni. Okey, sangat ada satu lagi kompartmen sini. Kemudian dalam tu ada 12 volt power outlet lah. Okey, nampak Jadi sangat dalam. Okey, sangat dalam. Kemudian apa lagi? Okey, dekat steering Di bahagian steering. Okey, dekat steering ni ada kawalan audio. Kemudiannya ada kawalan voice command. Ini untuk phone. Kemudian kat sini ada cruise control. Ini pada aku yang sangat berharga lah untuk kereta ni. Aku sangat suka. Dan steeringnya agak cantik. Dia steering yang cantik. Dia bukannya steering yang premium. Agak cantik sebenarnya. Berbanding pesaing-pesaing dalam segmen ni. Dia punya ni adalah balutan kulit dengan jahitan original. Kemudian ada piano black. Kemudian ada silver sedikit kat sini. Dan silver. Jadi agak cantik. Okey, agak cantik sebenarnya. Alright, di bahagian sini adanya kawalan wiper. Wiper adalah auto jadi yang bahagian dalam, ini adalah bahagian dalam. Kalau kau perasan dekat situ ada lambang pokok 5 daun tu. Sebenarnya kalau dia warna putih, semua bermaksud tak ekonomik kau punya pemanduan. Dia ada skrin 4.2 inci dengan 2 cluster meter. Situ kat bawah tu dia punya pemanduan lah. Okey, dekat dashboard ni sangat panjang Dashboard ni sangat panjang. Jadi kau rasa jauh lah daripada kau punya depan kereta tu. Agak panjang tapi agak sleek dia punya rekaan ni. Tak terlalu mencuba. Aku rasa agak cantik. Aku suka bahagian atas ni. Cuma semuanya adalah plastik keras. Okey, di bahagian sini dia bagi microfiber dengan warna chrome kat sini. Rekaan dia. Kemudian ada jahitan-jahitan palsu. Kemudian ada kompartmen terbuka ni. Ini pun aku suka. Mudah lah bila ada kompartmen terbuka ni. Kemudian dia ada glove box yang sangat panjang. Serius sangat panjang tapi tak ada damper. Tak ada damper Alright. Kemudian ini adalah kursi bahagian penumpang. Sama je dengan pemandu. Okey, kalau kau tengok ni nampak. Itulah aku rasa macam dalam ni mesti kerusi warna coklat macam kat Indonesia. Kemudian dibalut dengan leather. Aku tak pastilah betul tak betul. Okey. Dekat bahagian atas dia menggunakan warna beige dia panggil warna coklat-coklat cair ni. Okey. Yang ni tak ada cermin tapi ada slot ni untuk letak kad. Okey, kemudian lampu masih lagi guna mentol warna kuning. Okey, sini ada tempat cermin. Okey, kalau macam Vios dia sliding ni angkat macam biasalah. Okey, kemudian dekat sana ada cup holder 3 juga. Pintunya pun sama. Jom kita pergi ke bahagian belakang. Okey, apa lagi yang kau tengok? Okey, kat sini ada pemegang. Okey, ada damper, Okey, yang kat sini tiada. Seat back. Okey, seat back dia tak boleh adjust Dah fix macam gitu je. Okey, tak boleh adjust. Okey, kat tepi ni sebenarnya ada lagi satu kompartmen. Okey, kompartmen kecil lah. Kalau kau nak tak kunci pun boleh kat tepi ni. Dan sebelah sini juga ada. Okey, nampak dia banyak kompartmen dan dia agak mementingkan bahagian ruang lah. Okey, di bawah kerusi ni ada ada tempat simpanan barang. Okey. Okey, jom kita pergi bahagian belakang. Okey, ni kawasan pintu belakang. Design dia sama dengan pintu depan. Ada accent chrome, microfiber dengan garisan-garisan ni. Semuanya plastik. Piano black sini. Kemudian cup holder juga ada 3. Jadi kalau ikutkan
Total kat sini 3, 6, 9, 12 lah. Okey, ini bahagian penumpang baris kedua. Okey, ni agak tegak lah. Aku punya setting, jap aku turunkan jap. Okay, ini adalah kedudukan yang biasa lah. Okey, tu ruangan kaki. Di bahagian belakang ni kerusi dia sama je. Balutannya cuma design dia lain sikit dari segi bentuk kerusi lah. Okey, jom kita masuk. Okey, tadi yang depan tu adalah pemanduan aku. Ini ada ruangan dalam satu penumbuk lagi lah. Okey, dekat sini ada poket poket ni ada kedua-dua belah. Ada poket kecil, poket sedang dan poket besar. Sama juga dengan sebelah sini. Okey, dan dia bahagi kepada 60, 30. Okey, yang tengah ni satu yang bagusnya, kerusi ni dia buat sangat rata. Jadi kalau kau nak masukkan isofix kat sini, sebenarnya isofix tu contoh untuk baby lah kan. Kalau selalu kerusi kan akan curam. Bila curam, untuk baby untuk tidur tu, sebenarnya tak akan jadi selesa untuk baby. Yang ni aku rasa akan lebih selesa lah sebab dia sangat rata. Lagi satu, bila semuanya rata, semua orang boleh duduk dengan selesa ketiga-tiga tempat ni. Tetapi dia tidaklah menyokong badan kau sepenuhnya lah. Okay? Dan di tengah ni ada armrest. Aku tak pernah turun kat armrest ni lagi. Okay, tu dia armrest. Okay, dia ada tali kat tepi ni, korang perlu tarik. Okay, perlu tarik. Nampak tu, tarik habis tu hampir nak terbuka dia punya. Okay. Dan armrest dia ni sangat kukuh gila. Okay, serius, sangat kukuh. Okay, tapi jangan duduk lah. Kalau duduk pun jahanam juga lama-lama nanti kan. Okay, dia ada dua isofix, kiri dan kanan di bahagian tengah. Okay, kemudian dia ada seat back 3 titik. Okay, yang tengah ni je yang 2 titik. Okay, dia perlu tarik daripada sini lah yang tengah. Okay, ada armrest kepala. Dapat 2, tapi yang tengah ni tak ada. Jadi kereta ni sebenarnya nak kata 7 seat pun tak jugalah, sebab tengah ni tak boleh duduk orang dewasa, hanya kanak-kanak lah. Sebab risiko lah untuk kanak-kanak. Untuk orang dewasa kau duduk, kepala boleh patah lah. Okay, jadi kerusi dia agak besar, agak selesa juga. Cuma leather ni pada aku agak sedikit keras lah, macam terlalu tebal. Entahlah macam mana aku nak cakap lah. Okay, dia ada pemegang yang ada damper, ada tempat sangkut barang kat sini. Okey, kat sini dia ada aircon. Ada 4 blower. Okey, solid yang ni solid. Tak rasa murah. Solid, cuma tak auto lah, semuanya menggunakan manual. Keempat-empat ni aku rasa ada angin. Okey, jadi boleh bagi 2 depan, 2 belakang. Okey, macam itulah. Itu dia punya konsep. Okey, kat sini mungkin ramai yang tak perasan, dia ada tempat tarik letak teh ataupun tempat letak barang lah kat sini. Alright. Dia tak ada blower kat bawah ni. Okey, dia boleh setting ke depan ke belakang lah. Okey, ni aku dah bagi supaya adalah orang belakang dan orang depan dapat selesa. Okey, dia punya ketinggian ni menyebabkan korang akan lebih selesa lah duduk, sebab dia support sampai ke sini kursi. Okey, kemudian kaki kau dah boleh lah, kalau kau buat macam ni pun sebenarnya agak selesa. Okey, kalau tak perlu menunjuk. Dan bawah tu pun boleh masuk penuh kaki korang, sebab dia buat tinggi. Okey, tu bagusnya. Jom kita pergi ke bahagian belakang. Okey, untuk ke bahagian belakang, tekan ni saja. Okey, dia terus tu, dan kau perlu tolak. Dia tak one touch lah. Okey, tu ruangan belakang dia. Nak masuk dia, aku rasa tak adalah terlalu tinggi sangat. Dia punya ni walaupun 205, tak perlu mendaki sangat. Jom aku tunjuk. Okey, mungkin orang tua mungkin agak sukar juga, tapi untuk orang muda mungkin tak ada isu lah. Jom kita duduk ke belakang. Okey, ni bahagian belakang. Bahagian belakang sebenarnya dia boleh dilaras. Okey, dia bagi korang 2 50-50 pecahan dia. Dan ada headrest juga ni. Jadi dia juga boleh dilaras, diturunkan sedikit. Okey, tu aku turunkan dia sikit. Okey, ni beza dengan yang standard ni yang dah diturunkan. Okey, tapi sebab aku ada car seat belakang ni, kita orang memang tak turunkan lah. Dari satu anak aku yang duduk, jadi dia mungkin tak banyak kerenah lah. Okey, jom kita tengok dia punya keluasan. Okey, aku cuba duduk kat kawasan ni. Okey, kalau ikutkan memang ngam-ngam saja. Okey, terkenalah benda ni. Okey, tapi kalau yang depan ni boleh kompromi, di mana dia mungkin boleh
naikkan sedikit kursi dia. Okey, sebab tadi tu dalam posisi yang agak menyandar lah. Okey, yang ini dapatlah situasi. Okey, dia sebenarnya bukan maksimum kalau dia betul-betul berdiri. Okey. Okey, kalau dia betul-betul berdiri macam itulah. Aku ada banyak ruang. Tapi kita bagi dia menyandar sikit. Okey, bila dia menyandar sikit, dapatlah kita ruang yang ini. Okey, betul-betul lenggam lah. Dapatlah dalam 1 cm kot ruangan dia. Okey, bahagian kepala. Okey, bahagian kepala ni, yang kat sini pun. Okey, kat sini pun dapat dalam 5 jari. Okey, kat tengah lagi lah. Lebih luas Okey. Alright, dekat tepi ni ada kaca ni yang tak berapa besar. Tapi okey pada aku. Kemudian ada pemegang yang ada damper. Kemudian dia punya seat back 3 titik. Boleh simpan kat sini dia punya ni. Okey. Alright, kalau tak guna boleh simpan. Kat sini ada ruangan penyimpanan untuk cup holder. Kemudian ada boleh letak handphone dekat tepi ni. Okey, ni pun juga boleh nyimpan ni. Okey. Ni untuk orang depan, kalau tak guna boleh masukkan dalam tu lah. Okey, agaknya. Okey, kemudian di bahagian ini ada apa lagi? Okey, sama juga. Kawasan ini ada cup holder. Kemudian ada tempat letak barang kat situ, mungkin handphone kalau kau nak charge. Dan sini ada 12 volt power outlet. Dia tak bagi USB tapi dia bagi 12 volt power outlet. Okey, jadi sini pun ada pemegang dengan damper. Okey, jadi itu dia punya bahagian belakang. Dan pada aku agak selesa dan agak munasabah. Jom kita pergi bahagian bonet. Okey, bahagian bonet. Okey, ini saja bahagian bonet yang tinggal sebenarnya. Okey, yang ini kalau kau dah turunkan lagi dia sempit lah. Kalau kau tegak, okey, adalah sedikit ruang. Okey, cukup untuk satu air mineral ni. Okey, kalau kau susun mungkin boleh dapat 2 level. Okey, ni masalahnya aku dah letak car seat ni pun dah hampir penuh dah dia punya ruangan. Okey, aku cuba keluarkan dulu. Okey, ini ruangan penuh dia. Okey, Mitsubishi Xpander. Kalau kau duduk tegak, okey, kalau kau duduk mengundur habis, okey, macam itulah. Okey, lagi kecil lah. Tapi kalau tak ada orang duduk, boleh saja dilipat terus macam tu. Okey, korang akan dapat ruangan yang sangat luas dan hampir perfect, rata lah. Cuma ada sedikit lah kat situ. Okey, dia bagi board ni lagi. Okey, jadi antara dua ni adalah penyambung. Kalau tidak kan ada lubang kan. Okey, yang kat sana memang dah sharp lah. Okey, dan di bawah ni dia bagi ruangan penyimpanan rahsia. Okey, yang di bawah tu adalah tempat buka tayar spare di bawah. Okey, kat tepi ni pun boleh letak barang lagi. Dan tepi ni boleh letak barang. Okey, kat sini ada toolkits. Okey, toolkits. Okey, jom tengok tayar spare. Okey, tayar spare dia bagi dengan rim besi. Nanti aku nak buat kerja-kerja untuk melapik bawah tu. Nanti aku akan tunjukkan kat korang. Okey, kalau kerusi ni semua dilipat, apa jadi? Okey, kalau kerusi ni dilipat, dia ada satu longkang. Tapi tak berapa besar. Tapi dia agak rata lah. Okey, nampak tu? Rata. Jadi boleh pergi IKEA letak barang. Akan boleh tolak sampai ke depan. Okey, tapi yang ini permukaannya fabric, yang tu dah leather lah bahagian belakang. Okey. Okey, apa lagi yang korang nak tahu? Okey, kalau korang ada apa-apa nak tanya, boleh gunakan ruang komen. Nanti aku akan cubalah jawab dan bantulah korang. Okey, kalau siapa yang berminat untuk memiliki Xpander ni. Okey, akan datang aku mungkin akan share pula dia punya pengalaman pemanduan dan apakah benda-benda yang aku tak suka dengan Mitsubishi Xpander ni. Okey, jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Aku yakin korang tak akan rugi. Aku akan bagi info-info yang berguna untuk korang nanti. Okey, jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Okey, ni memang masalah ni, keempat-empat pintu dia.